Alright, bertemu lagi kita dalam pembelajaran dan pengajaran iaitu tajuk Pendidikan Islam tahun 4 bidang Akidah Utusan Yang Mulia bersama Ustazah Aisyah. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, eloklah sekiranya kita bersama-sama menadah tangan untuk membaca bacaan doa sebelum belajar. Jom tadah tangan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik murid-murid. Seterusnya. Kita akan lihat apakah objektif pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini. Baiklah. Yang pertama, objektif yang pertama ialah menyatakan pengertian Nabi dan Rasul dengan betul. Jadi Ustazah nak nanti apabila habis je sesi pembelajaran kita, murid-murid dah boleh beza dah. Siapakah Nabi dan siapakah Rasul. Yang kedua, objektif pembelajaran kita adalah menyatakan hukum dan juga murid-murid dapat membaca dalil nakli kewajipan beriman kepada Rasul dengan betul. Seterusnya yang ketiga, Ustazah nak murid-murid dapat menyenaraikan 25 nama Rasul dengan tepat. Kita dah pernah belajar nama-nama Rasul ni sejak di bangku sekolah tadika lagi. Betul tak? Dan yang terakhir, yang keempat, Ustazah nak murid-murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 peranan Rasul dengan betul daripada keseluruhan peranan Rasul yang kita akan belajar pada hari ini. Boleh? Murid-murid. Sekarang kita tengok gambar ni. Ini merupakan gambar tempat-tempat yang bersejarah. Tahu tak ni gambar-gambar dekat mana? Sebelum tu kita lihat dulu gambar yang pertama, iaitu gambar ni. Nampak tak Ustazah tunjuk? Gambar ni. Ini adalah Jabal Thur ataupun Gunung Thur. Ini adalah tempat Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi selama 3 hari. Untuk apa dia bersembunyi? Untuk berlindung daripada ancaman kafir Quraisy semasa proses penghijrahannya ke Madinah. Penghijrahan baginda dan Sayyidina Abu Bakar ke Madinah. Ini adalah tempat persembunyian mereka. Tempat ini bersejarah. Tempat yang kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni kita sedia maklum sangat terkenal. Kalau ada mak ayah kita nak pergi haji dan sebagainya, mesti akan pergi ke Masjid Nabawi ni. Masjid Nabawi ni adalah masjid yang terbesar kedua di dunia. Hebat tak? Dan di masjid inilah di mana Rasulullah SAW dimakamkan. Beserta beberapa orang para sahabatnya. Dan ini adalah merupakan masjid pertama yang dibangunkan pada saat Rasulullah pertama kali datang ke Madinah. Pertama kali Rasulullah datang, Rasulullah terus bina masjid ni. Dan tempat mendirikan masjid itu merupakan tempat berhentinya unta Nabi Muhammad SAW di tanah Madinah. Maksudnya kat sini dulu, sebelum terciptanya, sebelum terbinanya masjid ni adalah tempat Rasulullah mentambat untanya. Lepas tu Rasulullah bangunkanlah Masjid Nabawi ni. Sekarang dikenali sebagai Masjid Nabawi lah. Dan yang terakhir, ni Ustazah rasa sangatlah famous, betul tak? Ini adalah Gua Hira. Gua Hira ni tempat apa? Tempat turunnya wahyu yang pertama. Gua Hira adalah satu gua yang terletak di Gunung Hira ataupun di Jabal Nur. Gunung ni terletak di sebelah timur kota Mekah. Dan dekat sini jugalah tempat Rasulullah SAW biasa beribadah dan berkhulwah ataupun menyendiri di gua ini sebelum
kerasulannya. Okey, ini adalah Gua Hira. Jadi kita nampakkan ini adalah tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan para nabi. So hari ini kita nak belajar pasal apa? Mestilah kita nak belajar tentang utusan yang mulia. Siapakah utusan tu? Utusan tu adalah para nabi dan juga para rasul. Okey, bijak semua murid-murid. Baiklah, kita akan lihat yang pertama iaitu menyatakan pengertian Nabi dan Rasul dengan betul. Yang pertama, Nabi. Okey, Nabi ialah seorang lelaki, bukan perempuan, seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan oleh mereka sendiri dan tidak ingat perkataan ini, tidak diperintah menyampaikannya kepada orang lain. Okey, ingat ya. Poin yang pertama adalah Nabi ni menerima wahyu untuk diamalkan oleh diri sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kerana dia hanya untuk dia sahaja wahyu itu. Itu adalah Nabi. Seterusnya, Rasul. Bezanya Nabi dan Rasul, Rasul ialah seorang lelaki juga. Okey, ini adalah sama ya poin dia, yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan. Ini masih sama dan diperintah menyampaikannya kepada orang lain. Okey. Jadi beza Nabi dan Rasul ni adalah wahyu yang mereka terima tu. Untuk Nabi, wahyu yang mereka terima tidak perlu untuk disampaikan kepada orang lain. Manakala untuk Rasul, wahyu yang diterima tu perlulah disampaikan kepada orang lain. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW, baginda menerima wahyu untuk diamalkan oleh diri sendiri dan diperintah juga untuk menyampaikan kepada kita umat baginda. Faham? Okey, kalau faham kita teruskan kepada slide seterusnya. Okey, yang kedua adalah menyatakan hukum dan membaca dalil nakli kewajipan beriman kepada Rasul. Okey, Suzana nanti murid-murid boleh faham tentang hukum kita beriman dengan Rasul dan juga dalil nakli, surah apa, okey, dan tuntutan yang terdapat dalam dalil itu sendiri. Baiklah, jadi apakah hukum beriman kepada Rasul? Apakah hukum kita beriman dengan Rasul? Okey, jadi kalau murid-murid nak tahu, hukumnya adalah kita wajib beriman dengan Rasul. Sebab ia juga merupakan salah satu rukun iman yang kedua. Ingat tak? Rukun iman ada berapa? Ada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Jadi itulah salah satu rukun iman, iaitu beriman kepada Rasul, dan kita wajib beriman dengan Rasul. Dalil nakli beriman kepada Rasul adalah dari surah An-Nisa ayat 136, surah yang keempat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Okey, jadi Sazana, murid-murid baca sama-sama. Okey, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Okey, boleh baca. Aminu billahi wa rasulihi. Okey, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman. Aminu billahi. Tetapkanlah iman kamu kepada Allah. Wa rasulihi. Dan Rasulnya. Okey, inilah apa dia dalil nakli untuk kita beriman kepada Rasul. Di mana dia menyatakan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman ni, sesiapa sahajalah yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Allah minta kita supaya Allah berfirman untuk kita tetapkan iman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Okay.
Baiklah, jika murid-murid dah faham hukum kita beriman dengan Rasul tadi, iaitu wajib dan dalil nakli berkaitan hukum beriman dengan Rasul. Seterusnya kita akan menyambung pula pembelajaran kita yang ketiga, objektif pembelajaran yang ketiga, iaitu Ustazah nak murid-murid dapat menyenaraikan 25 nama Rasul dengan tepat. Ini adalah kira ulang kaji baliklah sebab kita dah pernah belajar sejak daripada tadika sampai sekarang. Sebelum tu, jom kita menyanyi lagu 25 nama-nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru qatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Baiklah, murid boleh ikut ya nyanyian tadi. Ini adalah nyanyian 25 nama-nama Nabi yang wajib kita tahu. Okey, berapa? 25. Betul, pandai. Okey. Dan dalam 25 nama-nama Nabi ni tadi, okey, kita dapat nampak di sini terdapat 5 Rasul Ulul Azmi. Siapakah Rasul Ulul Azmi dan apa itu Ulul Azmi? Okey, kejap lagi kita tengok. Yang pertama, Rasul Ulul Azmi ni adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, apakah itu yang dimaksudkan Rasul Ulul Azmi? Okey, jom kita lihat. Rasul Ulul Azmi adalah para Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dalam menyampaikan risalahnya. Kenapa kita kata dia mempunyai ketabahan yang luar biasa? Sebab Rasul-Rasul ni, iaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad ni menerima tentangan yang banyak, menerima ujian yang berat, menerima pelbagai tentangan daripada masyarakat semasa mereka menyampaikan risalahnya ataupun menyampaikan wahyunya. Sehingga mereka digelar sebagai Rasul Ulul Azmi. Faham? Baiklah, kalau faham kita teruskan. Okey, jadi macam mana kita nak ingat nama-nama Nabi ni? Nama Nabi adalah ada 25. Ulul Azmi lagi. Okey, jangan risau. Ini ada formula untuk kita ingat nama Rasul Ulul Azmi. Ingat ni mim, perkataan ni mim. Kalau kita sebut Rasul Ulul Azmi, ada berapa ataupun siapa nak Rasul Ulul Azmi? Okey, ingat perkataan ni mim. Ni mim ni stand for ataupun ni mim ni adalah untuk N, Nuh, I, Ibrahim, M, Musa, I, Isa, M, Muhammad. Ataupun boleh juga tukar Ibrahim ni Isa dan juga Ibrahim ni kepada Isa ni kepada Ibrahim, terpulang asalkan betul. Ni mim, iaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Okey? Boleh murid-murid? Okey, Ustazah nak nanti tolong ingat ya nama Rasul Ulul Azmi ni sikit je, ada 5 sahaja dan guna formula ni. Ni mim. Okey? Okey, dan yang terakhir hari ini, untuk pembelajaran hari ini, kita akan lihat peranan Rasul. Apakah peranan-peranan Rasul ni? Untuk apa mereka dilantik menjadi Rasul? Rasul yang pertama ialah menyampaikan wahyu Allah. Sebagaimana kita tahu, Rasul ni mereka ni menerima wahyu dan wahyu tu adalah untuk disampaikan kepada umat manusia. Berbeza dengan Nabi. Nabi tidak perlu menyampaikan wahyu yang mereka terima tu kepada orang lain. Mereka hanya perlu mengamalkannya sahaja. Okey, ini adalah tugas Rasul. Yang kedua,
Rasul perlu membimbing manusia dan juga jin supaya beriman kepada Allah. Bukan sahaja manusia, malah Rasul juga perlu bimbing jin sekali untuk beriman dan taat hanya kepada Allah. Dan tugas mereka yang ketiga, peranan Rasul yang ketiga, menjelaskan cara hidup yang diredai oleh Allah. Kalau dulu kita tahu adalah zaman jahiliah. Zaman jahiliah tu adalah zaman kegelapan di mana tak ada ilmu tentang cara kehidupan yang sebenar. Kita tak ada panduan. Sebab itulah adanya Rasul, turunnya mereka, dilantiknya mereka oleh Allah untuk menjelaskan cara hidup yang tepat, berlandaskan syiar Islam dan juga untuk mencapai keredaan Allah. Yang keempat, tugas Rasul adalah untuk mendidik manusia supaya berakhlak mulia. Untuk berakhlak mulia sebabnya kalau dulu-dulu zaman jahiliah, perangai mencuri, merompak, segala kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral sangat berleluasa. Sebab itulah turunnya mereka ni adalah untuk mendidik manusia supaya berakhlak mulia. Yang kelima adalah peranan mereka adalah untuk mengajarkan cara beribadah yang sempurna. Kita tahu kan, kalau dulu sebelum adanya agama Islam datangnya, agama Islam ni Rasulullah membawanya dengan mengajarkan cara beribadah yang sempurna. Sebagaimana ada satu hadis ni daripada sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Maksudnya apa? Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku, iaitu Nabi Muhammad bersolat. Hadis riwayat Bukhari. Baginda berperanan untuk mengajarkan cara beribadah yang sempurna kepada kita. Dan yang terakhir, tugas Rasul yang terakhir adalah menjadi contoh tauladan kepada seluruh umat manusia. Menjadi role model. Betul tak? Rasulullah juga adalah qudwatul hasanah ataupun uswatul hasanah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, yang bermaksud sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Allah SWT sendiri berfirman bahawanya ada pada Rasul itu contoh teladan ataupun suri teladan yang baik. Jadi tugas mereka ataupun peranan mereka adalah untuk menjadi contoh teladan kepada manusia, dan kita juga sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi perlulah mencontohi kepribadian mereka. Sebagai rumusan pembelajaran kita hari ini, sebelum tu Ustazah harap semua murid dapat faham apa yang Ustazah nak sampaikan dan objektif pembelajaran kita dapat tercapai. Andai kata masih tidak faham, tak apa. Murid-murid boleh ulang semula tengok video ni daripada mula sampai habis dan tanya kalau ada yang tak faham. Sebagai rumusan, Rasul ini adalah utusan Allah untuk membawa kebenaran kepada kita di dunia, sekaligus membawa kepada kebenaran untuk mencapai akhirat. Oleh itu, jika kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda, pasti kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Murid-murid, sebelum Ustazah terlupa dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak ingatkan supaya murid-murid buka modul yang dah ambil di sekolah tempoh hari dan jangan lupa untuk menjawab soalan latihan yang telah diberikan dalam modul tu. Boleh rujuk yang soalan yang bertarikh hari ini, iaitu berapa hari bulan? 30 hari bulan 7. Soalan tu selai saja boleh jawab soalan tu ya. Dan dekat WhatsApp juga saya ada bagi link. Link untuk murid-murid menjawab kuis interaktif dekat Quizizz. Tapi kena ingat ya, kuis ni kena jawab sama ada
hari ini ataupun esok. Saya lewat-lewatnya sebelum Jumaat. Sebelum Jumaat. Hari ni adalah Jumaat ya. Maksud Ustazah sebelum hari Sabtu. Sabtu. Sebabnya kuis ni ada tarikh luput. Okey. Itu sahaja. Okey, Ustazah rasa itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey. Assalamualaikum. Jangan lupa ya siapkan kerja.